Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Diharapkan semua pelajar sihat walafiat bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Okey, diharapkan pelajar semua kekalkan momentum jaga SOP jaga SOP. Okey, alright. Jadi pelajar semua di sini semua diharapkan semua sihat Okey, pelajar. Semua sihat hari ini? Sihat, alhamdulillah. Okey. Okay, terima kasih kerana sudi join kelas Cikgu Hadi hari ini bersamaan dengan 29 Ogos 2021. Okey, hari ini nak belajar topik apa? Hari ini kita nak belajar sambungan daripada minggu lepas. Minggu lepas kita belajar beberapa dokumen mengenai yang direkodkan dalam jurnal. Okey, hari ini kita nak tengok pula dokumen-dokumen lain selain daripada yang kita belajar minggu lepas yang akan direkodkan ke dalam buku tunai pula. Okey, alright. Okey, tanpa buang masa, cikgu nak terus sikit. Okay, sebelum tu pelajar siapa yang boleh belum isi poll cikgu tu, isikan. Cikgu nak tengok berapa ramai pelajar saya ni yang saya tunjuk jap. Okey. yang tentang 4 dan tentang 5 cikgu nak tahulah kat sini. Kat sini baru 32 orang vote ni. Kalau ikutkan dah ada 100 orang ni. Jadi minta vote dekat poll tu. Cuba tengok. Okey, votekan tentang 4 ke 5, nanti cikgu tahulah berapa ramai pelajar yang boleh lihat di sini. Okey, cikgu akan selang sedilah untuk sepatutnya minggu ni adalah minggu tentang 5. Tetapi disebabkan dokumen ni topik besar, jadi cikgu perlukan 2 minggu lah, 2 minggu. Okey, minggu depan cikgu akan masuk tentang 5, iaitu kita akan belajar ulang kaji. Itu hari kita belajar modul 1, ini kita belajar modul 2 pula. Kita akan belajar kawalan tunai, iaitu penyata penyesuaian bank. Kita akan belajar minggu depan. Jadi pelajar nantikan. Okey, seperti yang cikgu nyatakan, cikgu akan buat kelas, insya-Allah kalau tak ada haram lintang, cikgu akan buat setiap hari Ahad malam. Seperti inilah, seperti ini Jadi ada ketetapan, jadi pelajar pun senang nak aturkan masa, insya-Allah. Okey, jadi doakan cikgu sentiasa sihat. Cikgu sihat, insya-Allah cikgu akan buat kelas untuk anda semua. Okey, alright. Jadi pelajar dah bersedia semua? Boleh? Okey, santai-santai keluarkan alat tulis, keluarkan pen, sensor, buat catatan sedikit-sedikit lah. Cikgu rujuk kepada buku teks buku teks. Okey, jadi pelajar yang guna komputer boleh pin gambar cikgu. Pelajar yang guna handphone boleh pin slide yang cikgu akan share sekarang. Okey, alright. Okey, boleh? Nampak cikgu punya slide? Boleh Okey, alright. Cikgu teruskan. Okey, belajar 5 minit. Kita tengok sekali lalu apa yang kita belajar minggu lepas. Belajar sekali lalu belajar. Kita nak tengok berapa kes hari ni belajar. Itu hari dah cantik dah penurunan 3 hari berturut-turut berturun. Sebanyak 2,000. Hari ni naik semula 20,000 pula. 20,579. Kesembuh pun banyak 20,000. Jadi diharapkan pelajar bukan tergolong lah. Kita tak nak semua kita ni depan kita ni tak nak tergolong yang dalam kes baru lah. Jadi pelajar semua jaga SOP. Saya memang ingatkan diri saya sendiri dan ingatkan pelajar semua lah. Okay? Walaupun sebenarnya PDPR, tapi pelajar yang kena COVID pun ada. Ada juga di kalangan pelajar yang kena sebabkan parent bekerja dan sebagainya. Banyak faktor lah. Okay, jadi pelajar-pelajar kita tengok. Okay, pelajar sepanjang tentang 4 memang pelajar akan belajar kitaran perekonomian. Jadi pelajar yang tentang 5 nak tahu topik apa tentang 4, kitaran lah. Jadi kena kuasai satu per satu. Jadi kita bermula dengan dokumen. Nak kenal dokumen tak apa. Baru cikgu, saya memang tak pernah belajar tak apa. Yang baru nak belajar ni start belajar. Ikuti video cikgu satu-satu, cikgu akan buat one by one. Satu per satu. InsyaAllah. Tengok yang mana yang berkaitan. Campur dengan apa yang cikgu awak ajar di sekolah. Lebih mantap lah. Yang penting rajin buat latihan. Itu je Okey, jadi apa itu dokumen? Bukti secara bertulis. Cikgu dah beritahu minggu lepas. Okey, tak nak cerita lagi benda ni, benda yang sama. Okey, konsep account, jadi pelajar kena tahu, dokumen ni pelajar, dia akan dalam bentuk dua salinan. Pelajar asal, customer akan dapat yang asal. Yang salinan, siapa dapat? Penjual. Penjual akan dapat salinan. Jadi pelajar kena hati kat sini. Kena tahulah konsep dia. Konsep dokumen di sini. Okey, lepas tu pelajar, okey, ingat lagi tak minggu lepas yang kita belajar ni? Okey, ini nota paling ringkas sekali. Paling ringkas. Paling ringkas dan paling simple. Okey pelajar, semua dokumen pelajar lebih kurang ada 12 dokumen. Pelajar belum masuk dokumen-dokumen
e-bank, elektronik, e-banking. Pelajar banyak lagi dokumen-dokumen yang ada ni tapi cikgu tak senaraikan. Okey je pelajar, ada kat sini lebih kurang ada 12 dokumen. Pelajar minggu lepas kita baru belajar 4. Kita baru belajar 4. Hari ni nak belajar banyak sikit, nak habiskan juga. Semua dokumen perlu catat dalam buku. Okey, buku dalam akaun ni buku dipanggil buku catatan pertama. Buku catatan pertama ada berapa? Ada 2. Ada 2. Apa dia? Buku tunai dan juga jurnal. Boleh. Kalau dipecahkan buku tunai ni boleh dipecahkan kepada apa? Buku tunai runcit. Ingat lagi tak buku tunai runcit? Apa tu buku tunai runcit? Untuk apa buku tunai runcit? Untuk niaga yang harga menggunakan amount rendah je. Ya, betul. Nilai kecil yang bernilai kecil, rendah dan sebagainya yang tak perlu dibayar dengan cek. Itu dia untuk ciri-ciri untuk digunakan sebagai buku tunai runcit. Okey, alright. Okey, pelajar sekali lalu. Apa perbezaan antara buku tunai dan jurnal? Buku tunai untuk apa? Buku tunai untuk urus niaga apa? Sekali lalu untuk urus niaga apa? Boleh buka mic. Buka mic. Tunai dan apa? Cek. Yes, tunai dan cek. Tunai dan cek. Bagus. Manakala kalau jurnal untuk apa jurnal? Lawan dia. Kalau sini urus niaga tunai, ini urus niaga apa? Kredit. Kredit apa maksud? Hutang. Boleh belajar? Ni sekali lalu yang mudah nak faham dalam kita nak membezakan antara dokumen yang perlu dicatat dalam buku tunai dan juga jurnal. Okey, jurnal ada 2. Jurnal apa? Am dengan khas. Okey, khas ni memang khas untuk JJ. JJ ni apa? JJ. Jurnal jualan. Untuk JJ. JJ ni jurnal jualan. Jual apa? Mesti jual barang niaga. Mesti barang niaga. Apa tu barang niaga? Barang yang kita niagakan kat kedai. Kalau kita kedai perabot, maksudnya meja, kerusi, almari itu adalah barang niaga kita. Jadi jurnal jualan, nak masuk macam mana nak tahu masuk jurnal jualan? Mesti jual barang niaga secara kredit. Okey, jurnal belian untuk apa? Mesti beli barang niaga secara kredit. Okey, pulangan samalah pulangan barang niaga. Okey, alright. Kalau nak bandingkan antara jurnal am dengan jurnal khas, nak bandingkan antara jurnal am dengan jurnal khas. Belajar am ni sebenarnya umum. Apa saja yang tak boleh masuk buku tunai, apa saja tak boleh masuk jurnal am, tak boleh masuk jurnal khas, dia akan masuk dalam jurnal am. Sebab tu am nama dia. Boleh belajar. Tapi kalau kita nak bandingkan antara jurnal am dengan jurnal khas, apa beza dia? Ya tentulah kalau jurnal khas barang niaga, jurnal am bukan apa? Bukan barang niaga. Kalau belajar, itu cara khusus. Secara umumnya, apa saja yang tak boleh masuk buku tunai, apa saja tak boleh masuk jurnal khas, akan masuk mana? Jurnal am. Boleh belajar? Okey. Minggu lepas pun cikgu ada cerita juga panjang lebar juga. Kalau soalan tu tak sediakan buku tunai. Buku tunai dia tak nak. Tapi dalam soalan ada urus niaga tunai. Ada urus niaga tunai. Jadi nak masuk mana? Kita akan tambah lagi 2 jurnal. Jurnal khas ni. Jurnal apa? Jurnal penerimaan tunai. Jurnal pembayaran tunai. Bagi mewakili apa? Bagi mewakili buku tunai. Jadi pelajar-pelajar kena hati-hati. Okey, boleh? Pelajar faham tak yang ni? Boleh tak? Boleh Okey. Minggu lepas kita belajar 4. Apa yang kita belajar? Invoice. Invoice, nota debit, nota kredit, memo. Kenapa kita belajar 4 je? Sebab 4 ni lah yang keliru dalam kita punya semua dokumen ni. Yang keliru. 4 je dia keliru. Apa? Kenapa keliru? Sebab dia boleh masuk 2 tempat. Kalau invoice boleh masuk mana? Invoice boleh masuk jurnal am, boleh masuk dalam jurnal khas. JJ atau JJ. Okay, kalau nota debit pun sama. Boleh masuk jurnal am, boleh masuk jurnal khas. JJ ke JJ. Kalau nota kredit, boleh masuk jurnal am, boleh masuk jurnal khas. JPJ atau JPP. Apa yang membezakan jurnal am dengan jurnal khas? Barang niaga, bukan barang niaga. Okey belajar Jadi pelajar minggu lepas cikgu dah kupas panjang lebar. Jadi pelajar boleh lihat video yang lepas. Cikgu dah masukkan recording. Dan juga memo. Last kali memo yang kita belajar apa? Memo. Apa beza memo? Memo confuse dekat mana? Satu boleh masuk jurnal am. Satu lagi boleh masuk buku tunai. Bagaimana nak bezakan dia belajar? Kali lalu. Bagaimana nak bezakan memo, buku tunai dan jurnal am? Asal dengan salinan. Bukan. Memo tak ada asal dengan salinan. Tengok dia tunai atau kredit. Yes, betul. Okey belajar. Dia tak ada sebut kredit. Memo tak ada sebut kredit. Pelajar kena baca ayat dalam memo tu. Sebab memo tu untuk kegunaan perniagaan. Pelajar jangan tengok nama ke atas ke nama ke bawah ke nama penjual ke nama pembeli. Tak ada. Memo hanya digunakan untuk dalaman. Sebab apa? Yang tak melibatkan dokumen dari luar.
Jadi contoh dia apa? Untuk buat ambilan, membawa masuk, pelajar semua gunakan memo. Jadi pelajar memo tu bagaimana nak tahu buku tunai ke jurnal am? Pelajar tengok dalam ayat memo tu, dalam ayat tu ada tak perkataan tunai dan cek. Tunai, cek, bank. Tunai, cek, bank. Kalau ada perkataan tunai, cek, bank, itu adalah buku tunai. Kalau tak ada perkataan tunai, cek atau bank, dia adalah apa? Jurnal am. Itu saja. Boleh belajar? Ini yang kita dah kupas pada minggu lepas. Okey. Hari ini nak belajar apa? Hari ini kita akan belajar yang lain-lain. Yang cikgu senaraikan sedikit ni. Bil tunai, resit rasmi, keratan cek, slip bank, voucher, voucher pembayaran, makluman debit, makluman kredit dan bil-bil dan sebagainya. Okey, alright. Jadi pelajar kita terus sentuh sini. Sekejap cikgu pergi ke teruslah tak nak sentuh lagi yang ini. Pelajar-pelajar boleh tonton video semula. Kalau tak habis kita punya ni, tak habis kita punya ni. Okey, ni minggu lepas memo. Okey, hari ni kita teruskan. Okey, boleh. Okey, kita nak belajar apa hari ni? Okey, ada siapa nak angkat tangan tu nak tanya? Nak tanya terus tanya je. Nak tanya terus pencelah tak payah ni tunggu saya. Kalau tak saya cakap tak berhenti ni. Okey, suara saya clear Boleh semua boleh dengar? Boleh Yang penting suara saya clear, pelajar boleh dengar. Okeylah tu. Okey, jadi pelajar kita teruskan. Kita teruskan. Okey, jadi pelajar, hari ni nak belajar apa? Kita nak belajar ini. 1, bil tunai, 2, resit rasmi, 3, keratan cek, 4, slip bank, 5, voucher pembayaran, nombor 6, makluman debit, makluman kredit dan last sekali bil. Ada 7 dokumen hari ni, banyak. Jadi pelajar kena teliti satu-satu Kalau boleh ikuti kelas sampai habis lah. Macam minggu lepas, masuk, lepas tu singgah sekejap, lepas tu dah keluar. Alright, jadi pelajar-pelajar akan dapat manfaat, insyaAllah. Okey, yang pertama kita buat bil tunai. Apa tu bil tunai? Cikgu ringkaskan. Alamak, dia ke belakang pula ni. Patutnya dia ke depan ni. Cikgu copy paste pula. Salah. Okey, tak apalah. Okey, pelajar. Okey, cikgu nak edit sikit. Okey, sekejap cikgu edit sekejap. Okey, alright. Okey, belajar. Bil tunai. Apa maksud bil tunai? Ialah belian atau jualan secara tunai. Pelajar kena tahu tau. Kalau sebut belian ni, belian dengan jualan ni, pelajar. Butiran yang kita tulis dalam kita punya catatan. Dalam catatan, setiap maksud belian dan jualan ialah barang niaga. Mesti beli barang niaga itu belian. Kalau jualan tu ialah apa? Jualan barang niaga. Jadi pelajar kena tahu. Okey, belian atau jualan secara tunai atau cek. Okey, sekarang pelajar buku tunai pelajar confuse. Seperti pelajar kalau pelajar tengok buku tunai, dia ada debit dan kredit. Pelajar ingat lagi tak? Macam mana nak tahu debit ke kredit? Apa beza debit dan kredit? Pelajar tahu tak? Okey, tunai kategori apa tunai? Tunai adalah aset. Betul? Bank ialah apa? Bank pun sama aset. Apa konsep aset? Aset rumah dekat mana? Debit ke kredit? Aset rumah dekat debit. Aset mesti debit. Rumah dia debit. Okey, cikgu buat rumah kat sini. Apa maksud rumah dia? Rumah dia maksudnya menambahkan tunai, menambahkan bank. Jadi kesimpulan dia nak ayat paling senang, semua debit adalah wang masuk. Duit masuk, duit bertambah akan menyebabkan tunai bertambah, bank bertambah mesti letak debit. Boleh? Kalau bukan rumah dia, otomatik apa? Tolak. Negatif. Okey, tolak, mengurangkan. Dia akan mengurangkan tunai dan bank akan letak kredit. Jadi pelajar tahu apa maksud yang senang nak ingat mengurangkan tunai dan bank ialah wang keluar. Duit keluar, kita akan kredit letak di sebelah kredit tunai dan bank. Okey, boleh? Okey, jadi pelajar tengok sekali lalu. Okey pelajar, jadi pelajar kena tengok nama kita dekat atas ke kat bawah. Kalau nama kita dekat atas, pelajar kita sebagai penjual. Kalau kita sebagai penjual dapat duit ke keluar duit? Kalau kita jual, kita dapat duit ke keluar duit? Nama kita kat atas. Dapat duit. Jadi automatik sebut je bil tunai mesti buku tunai, sekarang nak masuk debit ke kredit? Okey, kalau nama kita kata penjual, kita dapat duit. Jadi dia adalah buku tunai sebelah debit. Kalau nama kita kat atas. Kalau nama kita dekat bawah, kita sebagai pembeli. Beli mesti duit keluar. Duit keluar jadi apa? Buku tunai sebelah kredit. Jadi pelajar kena faham. Ataupun ada soalan-soalan objektif dia sembunyikan. Dia sembunyikan ni nama. Nama ni dia sembunyikan. Tapi digunakan apa? Asal dan salinan. Pelajar kena tahu. Kalau asal, kita beli. Kalau beli, kredit, duit kita keluar. Kalau salinan, duit kita, salinan apa? Kita sebagai penjual, kita dapat duit. Jadi wang masuk, dia akan letak sebelah debit. Jadi pelajar boleh tengok dua perkara.
Saya lebih suka tengok nama. Sebab apa tengok nama? Sebab nama lebih jelas. Kalau tengok asal salinan pun boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang pelajar ada pula soalan, dia tak guna, dia tak tulis ni. Tak tulis. Tapi kita tengoklah. Tapi dua-dua kita kena tahu. Dua-dua tahu. Okey. Sekarang pelajar bila dah tahu tu, pelajar kena tahulah. Dah tahu debit ke kredit. Okey, macam mana nak rekod dalam buku tunai? Okey pelajar, sebut je buku tunai, bentuk buku tunai seperti ini. Dia ada apa? Debit ialah apa? Wang masuk, kredit ialah wang keluar. Okey, ada tarik butiran. Butiran ni penting. Butiran ni kenapa duit masuk? Kena tahu. Butiran. Jangan tulis membeli barang, jangan. Membeli barang itu apa? Barang niaga adalah belian. Kena tahu. Kalau jualan barang, itu adalah apa? Jualan. Jadi kena tahu. Jualan mesti jualan apa? Barang niaga. Kalau kita kedai kereta, jual kereta. Kita kedai kereta, jual kereta itu jualan. Kita kedai kereta tapi jual komputer. Jual komputer itu alatan pejabat. Tak boleh tulis jualan. Kalau kita kedai kereta tapi kita jual meja. Meja dia tulis apa? Perabot. Tak boleh tulis jualan. Sebab jualan hanya untuk barang niaga. Kalau kita kedai kereta, kita jual lori. Yes, itu jualan. Jual van, itu jualan. Jadi kena tahu. Barang niaga itu adalah jualan dengan belian. Okey? Jadi kena faham. Okey, jadi pelajar contoh soalan ni. Contoh soalan. Pelajar tengok Berikut adalah, cikgu bagi 3 contoh sini. Berikut adalah dokumen bagi perniagaan pemborong stephen. Okey. Stephen sebuah perniagaan alat tulis. Okey. Kita adalah stephen. Okey, mana kita? Kita ke atas ke kat bawah? Okey, ini automatik buku tunai. Tak payah petikaikan lagi. Mesti buku tunai. Nama kita dekat atas. Nama kita ke atas, kita sebagai penjual ke pembeli? Penjual. Penjual dapat duit, jadi buku tunai sebelah debit. Jadi masuk mana? Akan masuk di sebelah debit. Betul? Okey. Sekarang butiran apa? Okey. Tengok ni. Barang niaga ke bukan? Pensel. Kita kedai apa? Alat tulis. Barang niaga ke bukan? Barang niaga. Maksudnya apa? Maksudnya kita jual pensel. Betul. Jadi nak tulis apa? Okey, tulis kat sini. Bagi tahun yang pertama, tuliskan tarikh dia. Berapa tarikh dia? 2016, Jun 30. Jun 3, sorry. Tulis apa? Jualan. Okey, alright. Tulis jualan. Okey, jadi kena hati. Kalau bukan barang niaga, kalau dia tulis meja, boleh tak tulis jualan? Kalau dia meja, boleh tak tulis jualan? Tak boleh. Sebab bukan barang niaga. Jadi tulis apa? Perabot. Tulis bukan nama bekal, kena tulis perabot sebab dia urus niaga tunai, dia bukan hutang. Jadi tak payah tulis nama, Alright, kalau urus niaga kredit baru tulis nama. Okey, jadi okey. Ya saya hilang lah. Okey, alright. Kalau dia tulis sini, komputer. Nak tulis apa? Alatan pejabat. Bagus, alatan pejabat. Bagus, alatan pejabat. Kalau dia tulis sini motosikal. Nak tulis apa? Kenderaan. Bagus. Kenderaan. Bagus. Boleh tak tulis jualan? Tak. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab bukan barang niaga. Bagus, bijak. Itu je. Itu je. Okey, alright. Jadi pelajar terus masukkan berapa nilai dia? 510. Tunai ke cek? Tengok ayat ke bawah. Okey, kat bawah. Tengok. Okey, tunai ke cek? Dia potong tunai. Dia ada nombor cek. Jadi pelajar dia adalah bank. Berapa nilai dia? 510. Okey, 510. Okey, Okey, selesai. Itu saja pelajar. Itu saja catatan yang perlu ditulis. Boleh ikut tak? Tarikh, butiran dan jumlah. Okey, kalau salah satu salah, tiga-tiga salah. Dia mesti betul tiga-tiga untuk dah dapatkan markah penuh untuk satu dokumen. Okey, boleh pelajar? Okey, tengok lagi kalau dah boleh tengok dokumen yang kedua. Okey. Berikut adalah dokumen bagi perniagaan Kong Enterprise, sebuah perniagaan alat tulis. Nak rekod kat mana ni? Bil tunai nak rekod kat mana? Mesti buku tunai. Sekarang hari ni semua cerita buku tunai. Yang jurnal dah tak ada lagi dah. Jurnal minggu lepas kita dah belajar. Okey, apa dia? Mesti rekod kat buku tunai, labelkan macam ni. Okey, tengok nama kita. Kita siapa? Kong Enterprise. Jual apa? Alat tulis. Mana kita? Nama kita kat bawah. Okey, nama kita kat bawah siapa? Kita sebagai pembeli. Kalau pembeli, beli apa? Pensel. Barang niaga ke bukan? Barang niaga. Jadi barang niaga, buku tunai sebelah mana? Buku tunai sebagai sebelah kredit. Jadi wang keluar. Okey, masukkan wang keluar. Okey, berapa tarikh dia? Okey, kita tulis pertama kali, kita tulis 2016. Jun 3. Okey, butiran ialah apa? Yes, belian.
Bagus, belian. Okey, tunai ke cek? Sama, bank. Jadi kita letakkan ruangan bank. Kalau tak ada nombor cek, tak ada. Nombor cek tak ada. Dia tulis macam ni. Tunai, lepas tu cek. Tak tulis apa-apa pun. Tak cancel mana-mana. Itu adalah tunai. Itu adalah tunai. Tapi kalau dia tak tulis apa-apa, tak cancel mana-mana, tunai dia tulis cek. Lepas tu sini ada nombor. 2, 3, 6, 5, 6. Itu adalah cek. Itu adalah bank. Jadi kena hati. Right? Okey, harap jelas Harap jelas. Okey. Boleh tak? Boleh ikut ni? Boleh Okey, seterusnya. Nombor 3. Berikut adalah dokumen bagi perniagaan Kong. Kita Kong Enterprise. Sebuah perniagaan alat tulis. Okey, cuba tengok. Mesti buku tunai. Okey, debit ke kredit? Nama kita kat atas ke kat bawah? Bawah. Okey, kat bawah. Maksudnya kita sebagai pembeli. Jadi buku tunai kredit. Ataupun nak tengok kat mana? Tengok asal. Asal maksudnya kita beli. Pelajar, kita beli. Jadi kena hati-hati. Okey, jadi pelajar kredit. Jadi pelajar masuk mana? Mesti buku tunai. Okey, pelajar nak tulis apa? Tengok barang niaga korang. Tak boleh tulis belian. Tulis belian salah. Kenapa tak boleh? Sebab bukan barang niaga. Bukan barang niaga. Betul. Jadi nak tulis apa? Perabot. Bagus. Bagus, pandai. Okay, jadi masukkan sebelah kredit. Berapa bulan? Jun 2016. Jun 3. Okey, apa butiran? Perabot. Okey, tunai ke bank? Tunai ke bank? Tunai. Okey, masuk. Berapa nilai dia? 50. Okey. 50. Faham tak? Faham? Boleh? Okey. Bil tunai memang banyak lah. Dalam peperiksaan bil tunai antara dokumen yang paling banyak dia akan beri. Paling tidak pun 3. Perabot. 3. Okey, perabot. Okey, bagus. Lambatnya lain awak ni. Okey. Alright. Okey. Alright. Kita teruskan Okey, terima kasih. Okey, berikutnya. Boleh bil tunai dah settle. Okey, dah habis. Bil tunai dah habis. Dah pandai dah. Debit, kredit. Okey, kedua. Resit rasmi. Resit rasmi pula. Yang kedua. Resit rasmi mesti masuk buku tunai. Tapi boleh masuk debit, boleh masuk kredit. Bagaimana nak beza dia? Beza dia kalau pelajar faham, resit rasmi, duit masuk, letak debit, duit keluar, letak kredit. Sama macam tadi. Tapi bentuk dokumen fungsi berbeza. Apa maksud resit rasmi? Pengakuan penerimaan tunai atau cek. Bukti kita menerima atau membayar tunai atau cek. Boleh pelajar? Okey, jadi pelajar dia mesti urus niaga tunai dan cek dia mesti masuk buku tunai. Okey, sekarang macam mana nak tahu debit ke kredit? Okey, tengok dekat nama kita. Tengok nama juga. Nama dekat atas, kalau nama kita dekat atas, nama kita dekat atas, kita sebagai Halimah, kita dapat duit penerima. Jadi buku tunai sebelah debit. Ni mesti buku tunai. Kalau nama kita dekat bawah diterima daripada wang berhad, ini nama pembayar. Nama pembayar kalau nama kita dekat bawah, kalau kita jadi wang, kita akan rekod kat mana? Kita akan letak di sebelah kredit. Boleh belajar? Jadi kena hati-hati. Okey, alright. Sekarang belajar. Dah tahu nak masuk dia apa? Ataupun yang kedua nak tengok apa? Asal kesalinan. Kalau asal maksudnya apa? Asal kita pembayar. Pembayar maksudnya apa? Kita beli. Jadi buku tunai sebelah kredit. Kalau asal apa? Kita penerima. Penerima dapat duit. Jadi buku tunai sebelah debit. Ada dua pelajar nak tengok. Yang ada tengok nama atau tengok asal dengan salinan. Okey. Butiran. Nak tulis apa? Butiran merujuk pada apa? Untuk apa? Kenapa kita bayar? Kenapa kita keluar duit? Rujuk sini. Okey. Kalau dia kata butiran dia pelajar tengok ayat kat sini. Kalau dia kata sewa, sewalah dia. Kalau dia kata insurans, insurans. Kalau dia kata kadar bayaran, kadar bayaran. Kalau dia kata gaji, gaji. Ikut saja. Faham pelajar? Tetapi kalau dia kata untuk menjelaskan apa? Hutang. Menjelaskan hutang. Atau perkataan lain yang selalu digunakan dalam dokumen apa? Menjelaskan invoice. Pelajar. Tak boleh tulis hutang atau invoice. Terlampau umum. Hutang. Kita cakap ramai. Kita cakap dengan contoh. Kita cakap dengan dekat kedai kita orang customer ramai. Okey. Cakap pengutang-pengutang. Kita tak tahu siapa yang hutang kita. Bukan dalam kedai itu semua hutang kita. Betul belajar? Jadi kena khusus. Kena spesifik. Siapa yang hutang. Boleh belajar? Jadi kena letak nama. Jadi belajar, kalau kita sebagai penerima, jadi siapa hutang kita? Kita kena letak nama yang lain kat sini. Wang Berhad. Kalau kita Wang Berhad, jadi nak letak nama siapa? Kena letak Halimah Trading. Itu kalau menjelaskan hutang, menjelaskan invoice. Boleh Okey, tengok contoh. Cikgu bagi contoh lagi senang. Tengok contoh, nampak. Okey, berikut. Berikut adalah dokumen bagi perniagaan Halimah Trading. Kita Halimah Trading. Okey, Halimah Trading atas nama penerima ke pembayar?
Nombor kat atas ni. Dapat duit ke keluar duit? Ini mesti buku tunai. Dapat. Dapat penerima. Jadi buku tunai sebelah mana? Debit. Betul? Debit. Okey, ataupun boleh tengok kat sini dapat duit salinan kan? Debit. Okey. Jadi pelajar dapat duit mesti masuk mana? Buku tunai. Okey, dapat duit debit. Okey, nak tulis apa? Kita tulis tahun. 2016. Nampak tak tulisan cikgu, boleh tak? Nampak tak tulisan cikgu? Boleh okey, alright. Julai 1. Cikgu besar-besar tulis ni. Okey, Julai 1. Okey, butiran. Masalah butiran. Okey, butiran kena tengok untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Pelajar. Kalau pelajar salin ni pelajar semua, salah. Tak boleh. Pelajar tulis urusnya ke je? Apa dia? Sewa. Sewa. Cukup. Kita sewa. Sewa diterima pun betul. Sebab dapat duit kan? Dapat duit, wang masuk. Sewa diterima pun betul. Tulis sewa kedai pun betul. Pelajar jangan tulislah sewa kedai bulan Jun. Itu dalam bentuk ayat. Bentuk ayat salah. Pelajar kita dalam bentuk urusnya. Boleh pelajar? Jadi pelajar nak tulis apa? Sewa kedai pun betul. Sewa diterima pun betul. Dua betul. Kalau tulis sewa je betul tak? Betul. Tak masalah. Tapi sebaiknya dalam peksa kita tulis ikut yang dia nyatakan. Apa dia? Sewa kedai. Boleh? Okey, sewa kedai kita tulis. Okey, jadi pelajar cuba tengok. Berapa nilai dia? 500. Tunai ke cek? 500. Cek ialah bank. Itu je. Okey, faham tak? Boleh ikut? Boleh? Okey, alright. Seterusnya. Okey, terima kasih. Tak boleh. Okey, tengok contoh nombor 2. Contoh nombor 2. Berikut adalah dokumen bagi perniagaan Halimah, sebuah perniagaan alat tulis. Halimah sebuah anak tulis. Nama kita ialah Halimah. Betul? Halimah. Okey, jadi Halimah nama kita ke atas. Jadi mesti buku tunai. Sebelah mana? Debit ke kredit? Debit. Sebab kita sebagai penerima. Bagus. Okey, apa butiran? Untuk apa? Menjelaskan sebagai invoice. Boleh tak tulis invoice? Tak boleh. Jadi kena tulis nama. Siapa yang hutang? Nama kat sini ada dua je. Halimah ke Wong? Halimah ke Wong? Itu je. Jadi kena tulis Wong Berhad. Pelajar, jangan tulis invoice. Tulis invoice je salah. Okay, ingat Jadi pelajar masukkan sebelah debit 2016. Okay, berapa tarikh dia? Julai 1. Apa butiran dia? Wong Berhad. Okay, alright. Biasa pelajar salah tulis apa? Dia tulis invoice. Mesti salah. Invoice tu dokumen. Apa tulis dokumen? Okay, alright. Jadi berapa nilai dia? Tunai ke cek? Cek. Berapa nilai dia? 500. Okay, kat sini pelajar kena hati-hati. Ada diskaun. Ada diskaun. Diskaun apa ni? Kalau dekat debit, diskaun apa? Diskaun diberi. Okay, berapa diskaun? 60. Masukkan 60. Okay, alright. Okey. Boleh pelajar Okey, jangan tolak pula. Masukkan 440, tolak tak payah. Dia dah tolak. Biasanya dia dah tolak. Dia dah tolak 500, maksudnya diskaun. Kalau diskaun sini 60. Okey. Okey, faham ni? Ada nak tanya? Boleh? Okey. Satu lagi. Okey, satu lagi. Okey. Ni sama ni Wong lah. Okey, ni Wong. Okey. Kita adalah Wong. Okey, tengok betul-betul. Jadi Wong nama kita kat bawah. Jadi buku tunai apa ni? Debit ke kredit? Kredit. Buku tunai kredit. Kenapa? Sebab kita sebagai pembayar. Betul? Jadi masukkan kredit. Buku tunai kredit. Okey, buku tunai kredit masukkan butiran dia. Okey, 2016. Tak muat lah cik. Okey, betul. Buku tunai kredit. Julai 1. Apa butiran dia? Okey, tengok untuk apa? Untuk menjelaskan sebagai invoice. Tak boleh tulis invoice. Jadi kena tulis apa? Nama. Siapa nama dia? Kita bayar pada siapa? Halimah Trading. Bagus. Halimah Trading. Bagus. Okey pelajar. Tertutup muka saya lah. Tunai ke bank ni? Halimah. Tunai. Berapa nilai dia? 500. Ada diskaun? Ada? Berapa diskaun? Diskaun kat sini? Diskaun dia terima 60. Okay. 60. Boleh tak? Nampak tak? Cikgu dah tak nampak. Nampak tak? Okey, nampak? Boleh? Boleh? Okey, alright. Selesai. Okey, selesai. Habis dua dokumen. Bil tunai dan juga resit rasmi. Pelajar, laju sangat ke saya ni? Boleh. Boleh ikut? Boleh ikut Okey, alright. Okey, berikutnya. Keratan cek.
Keratan cek ni susah sikit lah. Apa dia BTTB ni? Okey, BTTB ni ialah kontra. BTTB adalah kontra. Okey, nanti cikgu tunjukkan Okey, jadi pelajar kena hati-hatilah. Okey, kita tengok dulu. Kenal dulu apa tu keratan cek. Okey, keratan cek ialah pembayaran menggunakan cek. Kita bayar. Okey, mana keratan cek? Ini dinamakan cek. Ini yang dinamakan bila kita koyakkan. Bila kita koyakkan nanti, ini cek kita bagi ke orang. Kita bagi ke orang. Bagi pada siapa? Bagi pada siapa-siapa lah. Pada yang siapa yang kita nak bayar. Okey, ini yang dinamakan keratan cek. Faham tak pelajar? Okey, jadi dalam soalan dia akan tunjuk apa? Dia tunjuk cek ke? Dia tunjuk keratan cek? Dia akan tunjuk keratan cek. Okey, boleh pelajar? Okey, keratan cek. Jadi kita tengok. Okey, dia tunjuk keratan cek. Okey, apa dalam keratan cek? Okey, keratan cek pelajar kita keluarkan cek. Cek ini cek kita. Okey pelajar? Jadi pelajar, kalau nama penerima ni kepada siapa kita bayar? Pada siapa kita bayar? Okey pelajar. Secara umumnya, sebut je bayar ni, kita bayar mesti apa? Buku tunai sebelah mana? Buku tunai sebelah kredit. Betul pelajar? Sebab apa? Sebab untuk bayar. Okey, bayar pada siapa? Syarikat Indah. Jadi apa butiran dia? Okey, butiran kena hati-hati. Untuk menjelaskan invoice, boleh tak tulis invoice? Tak boleh. Sama macam tadi. Jadi tulis apa? Nama. Siapa nama dia? Syarikat Indah Sdn Bhd. Okey, bagus. Okey, nombor ada banyak ni nombor. Ini baki akhir. Ini dimasukkan jumlah cek ini baki. Nak ambil yang mana? Kita akan ambil cek ini. Ambil apa? Cek ini. Berapa nilai dia? 464. Okey, ni contoh dia lah. Contoh je cikgu nak terangkan. Okey, faham tak? Boleh tak? Okey. Dekat sini pelajar, kita ada dua bentuk tau. Okey, satu, keratan cek ni mesti kredit. Mesti kredit. Mesti kredit. Okey, kedua pelajar, keratan cek ni boleh pelajar, dia boleh jadi kontra. Boleh jadi kontra. Bagaimana nak jadi kontra? Okey pelajar. Dia keluarkan cek ni. Okey, dia keluarkan cek ni pelajar, tujuan dia untuk apa? Untuk kegunaan perniagaan. Kegunaan perniagaan. Kegunaan perniagaan maksudnya apa? Duit dekat kedai dah habis. Jadi dia keluarkan duit dekat bank, keluarkan cek duit dekat bank, lepas tu masukkan duit tadi, dah dapat duit, masukkan ke dalam kedai. Sebab tu dinamakan kontra. Jadi pelajar kena keluarkan duit dekat bank, masukkan duit ke dalam bank. Masukkan duit ke dalam tunai. Tunai itu maksudnya duit dekat kedai. Okey. Ayat yang lain. Apa dia ayat yang lain? Kegunaan pejabat. Kegunaan pejabat. Pejabat pun sama. Pejabat pun sama. Itu adalah apa? Kegunaan perniagaan juga sama. Kontra. Keluarkan duit dekat bank, masukkan duit ke dalam pejabat. Duit ke pejabat dia apa? Tunai. Tunai. Itu dinamakan kontra. Apa maksud kontra? Kontra ni kena rekod dua tempat. Debit pun rekod, kredit pun rekod. Boleh Tapi tujuan utama, maksud utama keratan cek ialah apa? Bayar. Mesti keluarkan duit dulu. Lepas tu kalau ada kontra, baru masukkan duit ke dalam tunai. Kalau tak ada perkataan kegunaan perniagaan, kegunaan pejabat, itu bukan kontra. Kalau bukan kontra, letak sebelah kredit saja. Kalau bukan kontra, letak sebelah kredit saja. Kalau dia kata tujuan dia sewa, sewa tulis. Kalau tujuan dia kata untuk kadar bayaran, kadar bayaran. Kalau dia kata tujuan untuk gaji, gajilah butiran. Boleh baca? Ikut saja tujuan untuk apa. Tapi kalau tujuan dia untuk kegunaan perniagaan, kegunaan pejabat. Belajar, itu adalah apa? Kontra. Itu adalah apa? Kontra. Okey, cikgu tunjuk dulu. Jadi sabar tenang dulu. Okey, contoh yang pertama. Okey, contoh pertama, kita dah tahu masuk buku tunai. Okey pelajar. Jadi pelajar tengok. Berikut adalah dokumen bagi perniagaan wang berhad sebuah perniagaan alat tulis. Kita wang. Jadi ini keratan cek. Kita dah keluarkan cek kepada siapa? Syarikat Indah Sdn Bhd. Pada bila? 16 Mac. Untuk apa kita keluarkan cek? Untuk bayar apa? Insurans. Okey, jadi pelajar berapa nilai cek ni? Cek ni berapa? Cek ini ialah 464. Okey, nak rekod dekat mana? Buku tunai mana? Buku tunai kredit saja ke ataupun buku tunai kontra? Cikgu nak tahu. Dia dua je. Buku tunai sebelah kredit ke kontra? Kredit saja. Kredit saja. Bagus, betul. Tepuk tangan sikit. Cikgu ada tepuk tangan ni, tak ada juga. Tak tekan pula. Tepuk tangan sikit. Bagus, tahniah. Okey, kenapa pelajar? Kenapa dia bukan kontra? Beritahu cikgu sikit. Kenapa dia bukan kontra? Sebab bukan kegunaan pejabat. Bukan kegunaan perniagaan. Ya, betul. Dia ada dua je perkataan tadi. Apa kegunaan dia?
kegunaan pejabat, kegunaan peniaga. Bagus. Okey, tepuk tangan sikit. Okey. Alright. Okey, bagus. Okey, faham tak sekarang? Boleh Okey, cikgu ulang balik. Siapa yang terlepas? Ulang balik. Okey, Fajar. Dengar betul-betul. Kalau dia kontra, ayat dia ialah apa? Untuk kegunaan pejabat. Satu lagi kedua apa? Untuk kegunaan perniagaan. Itu yang biasa soalan disebut dalam yang dinyatakan dalam soalan. Ataupun ada yang ayat lain yang mempunyai persamaan dengan seperti itu, dia pun kontra. Sama. Okey? Alright. Okey, faham tak ni? Boleh Faham. Okey, alright. Jadi belajar kita terus masukkan sebelah kredit. Masukkan berapa hari bulan? 2000. Contohlah kita ambil lah 2000 X3. Ikut je lah ayat dia. Berapa Mac tu? Mac 16. Okey, apa butiran dia? Kerana apa dikeluarkan? Insurans. Okey. Tunai ke bank. Tunai ke bank. Cikgu punya ni kursi pula. Ni pula. Tak nampak. Tunai ke bank. Mesti bank. Sebab apa? Cek mesti apa? Bank. Berapa nilai bank? 464. 464. Boleh 464. Okey, tak nampak pula cikgu punya buku tunai kat bawah sangat. Okey, boleh belajar 464. Okey, itu saja nak rekod. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Setakat ni boleh tak? Boleh Okey, alright. Okey, tengok nombor 2. Berikut adalah dokumen bagi perniagaan wang. Kita wang, sebuah alat tulis. Sebuah perniagaan alat tulis. Kita tengok. Syarikat Indah Berhad. Okey. Tarikh 16 Mac. Kita keluarkan cek kepada Syarikat Indah Berhad untuk apa? Menjelaskan invoice. Okey, menjelaskan invoice. Jadi ini pelajar cikgu nak tahu, kontra ke bukan? Kontra ke bukan? Bukan. Dia kalau kontra mesti untuk kegunaan perniagaan, kegunaan pejabat. Betul belajar? Itu dua. Jadi kena hati-hati bukan. Kalau bukan nak letak mana? Buku tunai sebelah mana? Letak mana buku tunai sebelah mana? Debit ke kredit? Alamak, cikgu terkeluar pula. Okey, boleh tak? Tiba-tiba line cikgu terputus pula. Boleh tak? Boleh dengar tak? Minta maaf tiba-tiba line cikgu terputus pula. Dengar. Okey, alright. Okey, jadi cikgu setting semula jap. Sekejap cikgu tengok mic cikgu okey tak? Minta maaf, line ni tiba-tiba pula. Saya ni okey sepatutnya. Okey, semua dah clear. Okey, semua. Jadi cikgu share semula. Okey, boleh nampak Okey, alright. Okey, minta maaf. Ni cuma cabaran ni dia nak uji kesabaran awak ni. Oh, sabar. Siapa pula yang menyanyi pula ni? Okey, tutup mic dia. Okey. Joshua. Tutup mic. Tutup mic Okey, alright. Okey, jadi belajar ini kita dah tahu mesti buku tunai kredit. Berapa bulan? 2013. Okey, 2013. Okey, kita tulis apa? Tulis tarikh dia Mac 16. Okey, butiran apa? Butiran. Boleh tak tulis invoice? Tak boleh tulis invoice, konsep sama. Jadi tulis apa? Nama. Siapa nama dia? Jangan tulis nama kita. Syarikat. Syarikat apa tu? Indah Sendirian Berhad. Okey, alright. Nak ambil nombor mana? Cek ini. Berapa cek ini? 464. Cek ini 464. Okey, 464. Nampak tak? Cikgu dah terlindung nombor dia. Minta maaf lah.
Siapa yang pin gambar cikgu terlindung sikit. Okey, boleh pelajar? Settle? Boleh ikut? Faham? Boleh. Boleh? Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey, barulah apa dia? Kita keluarkan cek pada 16 Mac, bayar pada Amirul. Pelajar Amirul ni kita tak tahulah siapa mungkin pekerja kita dan sebagainya. Tujuan untuk apa? Untuk kegunaan perniagaan. Untuk kegunaan apa? Perniagaan. Jadi apa ni kegunaan perniagaan ni? Kontra. Bagus. Kontra. Okey, ini adalah barulah dinamakan kontra. Kontranya maksudnya apa? Kita pelajar maksudnya apa kontranya? Kontra dia ialah pelajar kita keluarkan duit dekat bank, wang keluar. Okey pelajar, masuk ke mana? Masukkan pindahkan duit ke dalam tunai. Sebab nak gunakan ke dalam perniagaan. Jadi wang tunai akan jadi wang masuk. Jadi pelajar, ini gambaran dia lah. Pelajar, okey sekarang pelajar tengok dekat sini. Kita tahu debit adalah wang masuk, kredit adalah wang keluar. Kredit adalah wang keluar. Jadi pelajar maksudnya apa? Kita keluarkan duit dekat bank. Bagaimana? Nah, duit ni nak masukkan ke dalam tunai dekat kedai. Tunai dekat pejabat. Tunai dekat perniagaan. Jadi pelajar kena faham. Itu kontra. Jadi dia ada dua rekod. Okey pelajar. Pertama sekali kalau pelajar tak nak keliru, pelajar tulis nombor dia dulu. Okey pelajar tulis nombor. Berapa nilai dia? 464. Jadi pelajar keluarkan dekat bank 464. 6464. Okey tak nampak lindung lah. Dia punya ni. Nampak tak 464 situ Okey, pindahkan dekat mana? Tunai 464. Tulis nombor dulu. Tulis nombor dulu. Jangan tulis butiran. Tulis butiran confuse. Okey, lepas tu barulah tulis tarikh. Berapa tarikh dia? 2000 X3. Berapa tarikh dia? 6 Mac 16. 16 Mac. 2003 Mac 16. Okey, baru tulis butiran. Kalau pelajar tulis butiran dulu mesti terbalik. Mesti terbalik. Jadi nak tulis apa? Okey, tunai. Dapat duit tunai ni. Tunai ni dari mana kita dapat ni? Ini daripada bank. Daripada bank. Betul? Okey. Lepas tu 464 ni kita letak dekat bank. Dari mana bank ni? Daripada duit-duit ni nak keluarkan nak pergi mana duit ni? Nak pergi pada tunai. Itu dia. Jadi, lepas tu dalam nota cikgu tulis singkatan. Apa cikgu tulis singkatan tu? Kalau tengok singkatan cikgu tu, cikgu tulis apa? Cikgu tukar pen je. Apa singkatan cikgu tulis? B. B ni bagi bank. B. Lepas tu T. T ni adalah apa? Kolom tunai. Okey, lepas tu butiran T lagi. Cikgu tulis T. T tu apa? Butiran T, tunai. Dan B. Apa tu B? B tu ialah duit dekat bank. Betul? Jadi, kalau kontra je, ingat apa? B, T, B, kontra bagi keratan cek. Okey? Okey, itu dia. Itu antaranya. Okey, boleh ikut tak? Boleh faham tak? Boleh Boleh Okey, fokus yang ni je. Okey, ada siapa nak tanya tak yang ni? Siapa ada nak tanya? Okey. Cikgu. Tunai tu kalau buat kurungan kontra kena ke? Ini kontra macam ni. Kurungan kontra K je ni. Ya, K itu sebagai catatan kita je. Dalam pemeriksaan, dalam pemarkan, K itu tak ada apa-apa. Kalau nak buat K, mesti dalam kurungan. Kalau tak nak, tak apa. Tak nak buat pun tak apa. Kalau nak buat nota, nak buat note sikit, kurungan K. Tapi mesti dalam kurungan. K itu menunjukkan apa? Kontra. Boleh? Boleh. Nak tulis penuh pun boleh. Kontra, K-O-N-T-R-A pun boleh. Tak ada masalah. Sama je. Untuk memula form 4 tu memang cikgu awak akan ajar macam tu lah supaya awak faham. Right? Okey, selesai. Okey. Berikutnya. Okey, boleh ikut jangan berpura-pura harap-harap boleh ikut. Okey pelajar. Pelajar, sekarang ni pelajar ada urus niaga atas talian. Pelajar urus niaga atas talian ni pelajar kita transfer saja duit. Betul lah pelajar? Transfer duit dekat bank. Jadi pelajar kalau dokumen ni maksudnya pelajar, transfer ni pelajar boleh kita yang transfer, boleh customer yang transfer. Faham pelajar? Jadi pelajar kena tengoklah tujuan dia untuk apa. Setakat ni soalan ni tak pernah keluar lah. Setakat ni soalan tak pernah keluar. Cuma awak kena faham. Pelajar, duit yang biasanya kalau urus niaga atas talian, biasa guna transfer duit, duit masuk, duit keluar, digunakan duit dekat mana? Duit cash dekat kedai ke, duit dekat bank? Kalau transfer duit, mesti duit dekat bank. Betul tak? Duit dekat bank. Untuk apa transfer duit? Macam-macam lah fungsi dia. Ada yang kita jual online, ada yang kita beli online. Kalau kita jual, duit keluar. Kalau kita beli, apa? Kalau kita jual duit masuk, jual duit masuk, beli duit keluar. Betul pelajar? Letak kredit.
Ataupun kita bayar hutang kita transfer je duit. Pun boleh juga. Jadi letak sebelah kredit. Jadi pelajar kena faham konsep debit dan kredit. Boleh pelajar tu antara. Okey. Boleh ni pelajar. Ni tak pernah keluar lagi tapi dalam buku teks ada. Alright. Berikutnya cikgu nak ajar apa lagi? Yang kedua, slip bank. Slip bank. Dulu dipanggil sebagai borang tunai masuk. Sekarang panggil apa? Slip bank. Dipanggil slip bank. Okey, jadi pelajar cuba belajar lihat apa tu slip bank. Pun sama. Tadi BTTB ni TBB. TBBT. Okey, slip bank dia boleh jadi kontrak. Jadi pelajar tengok. Apa tu maksud slip bank? Slip bank ialah pelajar menyimpan wang di bank. Kita dah berniaga, duit kita dah banyak, kita simpan duit dalam bank. Betul? Apa bukti kita simpan duit dalam bank? Resit ni lah. Slip bank ni lah. Kita pergi bank, isi form. Ni form dia. Ni bukti kita simpan duit. Boleh belajar? Okey. Ataupun belajar, ni macam-macam lah. Setiap bank berbeza. Ini bank rakyat. Ini bank apa? Ni bank Gemilang. Ada ke bank Gemilang? Tak ada. Bank Gemilang ni buat sendiri je. Belajar? Tak ada. Jadi pelajar kena tahulah. Okey, dekat sini apa yang ada? Yang penting belajar kita nak masuk akaun kita. Akaun mana kita nak masuk? Tulis nombor akaun. Pelajar. Lepas tu belajar berapa ribu kita nak masukkan. Contoh ni berapa ni? 1,000. Kita rekodkan 1,000. Kita akan rekodkan duit ke dalam bank. Jadi bank kita akan bertambah. Jadi letakkan sebelah debit. Okey, kalau kita rekodkan sebelah debit pelajar. Duit ni dari mana kita dapat? Duit ni dari mana? Duit ni dari mana sebenarnya? Kita masukkan duit dalam bank ni. Duit ni dari mana sebenarnya? Belajar. Respon sikit. Jualan. Daripada jualan. Sedang kita jual cash. Betul tak? Jual cash. Duit kita banyak lah dekat kedai. Betul. Jadi pelajar, duit dekat kedai kalau kita takut kena curi, kita masukkan duit dalam bank. Betul pelajar? Masukkan dalam bank. Jadi pelajar, kalau bank yang kena curi tak apa. Itu dah jadi duit bank yang hilang. Duit kita masih ada lagi. Pelajar, jadi pelajar kena hati-hati kat sini. Jadi biasa kalau slip bank je, kita akan gunakan kontra. Gunakan apa? Kontra. Maksudnya apa? Kita akan pelajar keluarkan duit, keluarkan duit dekat tunai, dekat kedai. Duit dekat cash, mesin cashier tu banyak tu, duit. Masukkan ke mana? Masukkan duit ke dalam bank. Jadi dua rekod. Satu wang keluar, satu wang masuk. Okey, terbalik pula. Okey, jadi pelajar tengok ni. Contoh. Okey pelajar, ada juga pelajar sekarang ni pelajar kita tak gunakan kaunter. Boleh juga kadang-kadang selepas waktu bank pelajar ataupun pelajar kaunter penuh kita boleh gunakan mesin. Mesin apa? Mesin deposit. Mesin deposit tunai. Dia akan keluarkan slip seperti ini. Boleh pelajar? Sama juga. Simpan duit di bank menggunakan mesin deposit. Sama konsep dia. Jadi pelajar, kita keluarkan duit dekat kedai, masukkan duit dalam bank. Okey. Jadi pelajar, kalau cikgu kata keluarkan duit dekat bank, keluarkan duit dekat kedai mana? Keluarkan duit dekat kedai ni. Ni duit kat kedai. Ni tunai. Duit kat kedai ialah tunai. Lepas tu keluarkan duit nak bagi mana? Masukkan ke dalam bank. Masukkan ke dalam bank. Boleh pelajar? Jadi pelajar itu kontra. Untuk slip bank itu kontra. Jadi pelajar merujuk pada soalan tadi. Merujuk pada soalan atas. Sekarang pelajar tengok. Bila tarikh kita masukkan duit? Ini tarikh dia. Bila tu? 14 Februari 2000 X3. Jadi pelajar kita tulislah tarikh dia. 2000 X3. Okey, Februari 14. Okey, sama. 2000 X3 Februari 14. Okey, sebut je kontra pelajar. Pelajar jangan tulis butiran dulu. Nanti pelajar keliru. Pelajar mesti masukkan nombor dulu. Pelajar dah tahu. Dia keluarkan tunai masuk dalam bank. Jadi pelajar, berapa nilai dia? 1,000. 1,000. Jadi pelajar letak sini. 1,000. Keluarkan tunai. Masukkan ke dalam bank. Sebanyak berapa masukkan ke dalam bank? 1,000. Masukkan dulu. Okey, lepas tu baru buat butiran. Baru faham. Okey, kenapa duit ni masuk? Duit ni dari mana? Kita masukkan duit ni dari mana? Duit ni daripada tunai. Duit dekat kedai. Okey. Duit ni keluar. Kenapa keluar tunai ni? Kenapa duit keluar nak kat kedai? Sebab kita nak masukkan ke dalam bank. Okey. Boleh tak? Okey, jadi apa singkatan dia? Singkatan dia ialah apa dia? Cikgu guna singkatan. Ini cikgu gunakan ajar balik masa cikgu ajar belajar dulu kat sekolah. Cikgu saya ajar macam ni sampai sekarang saya ingat. Jadi B ialah apa? B menunjukkan bank. B, lepas tu B, bank, lepas tu T, tunai. Jadi singkatan dia apa? T, B, T. Ini adalah kontra untuk slip bank.
Okey. Kalau okey, cikgu ulang balik. Kalau ini kontra singkatan bagi kontra bagi slip bank. T, B, B, T. Senang tengok. Okey, kalau kontra bagi keratan cek, B, T, T, B. Okey, alright. Itu jangan tukar-tukar pula. Tapi kalau nak faham tadi, masukkan nombor dalam kolom, masukkan nombor dulu dalam kolom baru boleh faham. Okey, selesai. Okey, faham ni? Boleh ikut? Okey, alright, selesai. Okey, habis. Okey, itu untuk keratan cek. Keratan cek ni jumpa bukan keratan cek, jumpa slip bank je, dia memang wang apa ni? Kontra, senang cerita. Alright, selesai. Okey, berikutnya voucher. Sikit lagi nak habis ni, voucher. Boleh tahan bertahan sekejap Okey, voucher. Sebut je voucher. Apa tu voucher? Pembayaran. Sebut bayar, mesti bayar. Sebut bayar tak lain tak bukan dah mesti buku tunai. Sebelah mana buku tunai? Sebelah kredit, wang keluar. Okey, menggunakan tunai atau cek yang dikeluarkan oleh peniagaan. Tak payah tengok nama. Nama ke atas memang nama kita punya. Kita bayar yang mungkin tak ada resit daripada luar ataupun penerima duit tu tak ada resit. Tak boleh keluarkan resit. Jadi kita gunakan voucher bayaran. Okey, contoh dia apa? Pelajar tengok ini je lah. Untuk apa? Untuk gaji. Butiran dia gaji. Kalau butiran dia sewa, butiran dia sewa. Bayar upah. Ikut saja butiran dia. Boleh baca? Mesti buku tunai semana, voucher pembayaran mesti kredit. Ambil apa? Keyword pada bayar. Bayar mesti wang keluar. Itu je. Alright? Okey, jadi pelajar kalau kita tengok contoh ni. Berikut adalah dokumen bagi perniagaan pemborong Stephen. Okey, Stephen. Okey, masukkan buku tunai sebelah mana? Mesti kredit. Mesti kredit. Okey, apa butiran dia? Gaji. Betul. Berapa tarikh dia? 2016. Berapa tarikh dia? Oktober 31, butiran dia gaji. Okey, berapa nilai dia? 800. Tunai ke cek? Tunai. Tunai, masukkan tunai. 800. Itu saja. Faham? Boleh ikut? Boleh Okey. Faham. Alright, itu saja. Okey, jadi contoh yang ni pula, kedua. Sebut je ini keratan cek, untuk sebut keratan cek pula. Voucher, mesti sebelah kredit. Okey, masukkan kredit. Berapa tarikh dia? 2016. Oktober 31. Apa butiran dia? Sewa. Tulis je sewa. Berapa nombor dia? 800. Tunai. Tak ada nombor cek, jadi 800 dekat tu. Okey, boleh ikut? Boleh. Okey, bagus. Okey, berikutnya. Okey, ada siapa nak tanya? Tanya. Tak ada, cikgu teruskan. Boleh cikgu teruskan. Okey, berikutnya adalah makluman debit, makluman kredit. Cikgu akan pergi satu. Okey pelajar. Kalau pelajar tengok sini pelajar, kita tahu dah buku tunai debit. Buku tunai debit. Kredit sebelah kanan ialah kredit. Jadi makluman ni terbalik pula. Pelajar, makluman ni terbalik. Dia pelajar ni cikgu buat terbalik ni. Patutnya ini makluman kredit. Betul kan pelajar? Nanti pelajar betulkan makluman kredit, ini makluman apa? Debit. Cikgu terbalik. Boleh pelajar betulkan nanti. Makluman kredit, makluman debit. Jadi pelajar kena hati Jadi pelajar terbalik. Kalau buku tunai debit, dia adalah makluman kredit. Kalau dia kredit, makluman debit. Okey, apa dokumen makluman ni? Makluman. Okey, dokumen makluman ni makluman yang dimaklumkan oleh bank. Bank maklumkan duit kita kat kita. Contoh makluman debit. Makluman debit ialah bank memberitahu wang di dalam akaun telah didebitkan. Didebitkan apa maksudnya? Pelajar, okey. Banknya pelajar. Pelajar kena faham. Kalau pelajar ingat debit ni, pelajar ingat debit dan tentu pelajar bayangkan buku tunai kita. Betul tak pelajar? Pelajar bayangkan buku tunai kita. Pelajar mesti bayangkan buku tunai kita, debit. Kalau debit ialah wang masuk. Kenapa dia kata dikurangkan? Okey pelajar. Bank pelajar, dia memberitahu wang di dalam akaun kita telah didebitkan. Okey, bagi pelajar form 5, dia mungkin dah belajar topik penyata penyelesaian bank. Dia dah tahu dah. Dalam penyata bank, kredit adalah wang masuk. Okey pelajar, dia macam ni dah pelajar. Cikgu nak terangkan sikit Boleh tak cikgu nak terangkan sikit? Okey pelajar, kita. Okey. Alright, okey. Boleh Okey, ni kita. Kita kalau duit kita masuk, okey, ni akaun buku tunai lah, buku tunai bank akaun bank lah, akaun bank. Okey pelajar Kita duit kita rekod, duit kita masuk, kita akan letak sini. Sebab bank tu adalah aset. Kredit ialah wang keluar. Wang masuk, wang keluar. Okey, tetapi pula bagi pihak bank,
pihak bank. Contoh saya tak nak tulis pihak bank, nanti keliru. Contoh Maybank lah, Maybank. Maybank, kalau Maybank faham Okey, Maybank. Okey, Maybank pula dia akan rekod, dia terbalik. Dia akan letak sini debit, kredit. Okey, kredit ni apa? Kredit ni menambahkan duit kita, debit ni mengurangkan duit kita. Sebab apa? Sebab bank anggap pelajar, dia anggap kita adalah ABB bagi dia. Dia anggap ABB. Dia anggap kita ni pakai ABB. Sebab apa? Dia anggap kita kan, duit kita kan pada dia. Dia anggap dia berhutang dengan kita. Faham pelajar? Dia anggap dia berhutang dengan kita. Jadi dia anggap kita ABB. Konsep dia macam tu. Boleh pelajar? Jadi pelajar, dia kredit pelajar akan menambahkan duit kita. Kalau duit kita bertambah, dia akan letak kredit. Kalau duit kita berkurang, dia akan letak debit. Jadi sebab tu pelajar dia kata bank memberitahu wang di account. Wang di account ni maksudnya apa? Duit account kita dalam Maybank tadi telah didebitkan. Maksudnya debit apa? Telah dikurangkan. Itu maksudnya. Jadi kalau dia kata makluman debit, kita bagi kita apa? Kalau kurangkan kita akan letak buku tunai sebelah kredit. Jangan pula kita pergi Maybank, kita pula rekod. Tak ya. Rekod Maybank ni dia akan rekod. Dia pekerja dia akan rekod. Yang kita untuk apa? Kita tetap rekod dalam buku tunai. Boleh? Okey. Jadi senang cerita macam ni lah. Cikgu simpulkan. Kalau dia kata makluman debit, kita rekod dalam buku tunai sebelah kredit. Kalau makluman kredit, kita akan rekod dalam buku tunai kita sebelah debit. Terbalikkan. Cikgu buat. Ingat kalau makluman debit rekod kat buku tunai kredit. Kalau makluman kredit rekod di dalam buku tunai sebelah debit. Balikkan. Penerangan cikgu tadi dah agak jelas tadi Okey, alright. Okey, sekarang dah settle. Okey, sekarang nak tulis apa butiran? Okey, tarikh pelajar dah tahu tarikh. Butiran dia ikut perkara. Untuk apa? Kalau dia kata untuk buku cek dan charge bank, tulislah buku cek dan charge bank. Ikut je. Kalau dia kata charge bank lah. Kalau dia kata dividen lah. Kalau dia kata faedah lah. Ikut saja. Alright? Nombor dia 20. Nak letak tunai ke bank? Kalau letak tunai, salah. Mesti letak bank. Kenapa? Tak ada nombor cek. Sebab ini dikeluarkan oleh bank. Semua makluman debit, semua makluman kredit, mesti bank. Okay? Alright. Contoh. Tengok contoh. Okay. Alright. Berikut adalah dokumen bagi perniagaan syarikat Indah Sdn Bhd. Okay, pelajar. Contoh. Makluman debit. Jadi nak masuk mana makluman debit? Kredit. Mesti buku tunai kredit. Okey, pelajar. Berapa tarikh dia? Tarikh dia nampak sini Yang butiran dia mungkin kecil. Cikgu dah besarkan. Ini cikgu besarkan Cikgu besarkan sikit. Takut tak nampak kan? Cikgu besarkan. Okey, jadi 2000 X3. Okey, berapa tarikh? April 18. Okey, 18. Okey, apa butiran? Tengok. Perkara. Apa dia? Charge bank. Okey, kalau berapa nilai dia? 20. Tunai ke bank? Mesti bank. Berapa ringgit? 20 ringgit. Okey, faham? Faham. Okey, alright. Bagus. Okey, berikutnya. Satu lagi. Makluman kredit. Apa makluman kredit? Bank memberitahu wang di dalam akaun telah dikreditkan. Ataupun maksudnya apa? Ditambah. Jadi kalau dia kata kredit, nak masuk mana buku tunai? Terbalikkan. Dekat mana buku tunai? Buku tunai sebelah debit. Itu je. Alright, kita tengok contoh. Berikut adalah dokumen bagi syarikat Indah Sdn Bhd. Okey, pelajar. Bank dah bagi kita. Jadi nak masuk mana ni? Okey. Masukkan buku tunai. Mesti masuk buku tunai sebelah debit. Okey. Berapa tarikh dia? 2003 X3 Mei 21. Okey. Nak tulis apa? Faedah simpanan tetap. Faedah atas. Minta maaf tulisan cikgu tak cantik lah. Tak muat bagi dua daripada simpanan tetap. Okey. Tunai ke bank? 350. Bank. Mesti bank. Sebab apa bank? Kenapa bank? Bagus. Sebab dikeluarkan oleh bank. Sebab ini makluman ni dimaklumkan oleh pihak bank. Jadi mesti bank. Walaupun dia tak ada tulis perkataan cek. Jadi kena faham. Okey, alright. Saja. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Takat ni. Faham tak? Yang cikgu ajar. Boleh? Okey. Jadi pelajar last kali kalau nak tanya cikgu bil ni apa? Bil elektrik, bil air, bil telefon, pelajar. Pelajar. Kalau bil elektrik, ada tak TNB hantar bil dengan dia bagi kita duit sekali, ada tak? Bil lepas tu dia staple duit sekali, ada tak?
Tak ada pelajar. Mana ada pelajar. Jadi sebut je bil-bil ni memang kita kena bayar lah pelajar. Kita kena bayar. Sebut je bil elektrik ke, bil air ke, bil telefon ke, bil astro ke. Semua buku tunai kredit. Apa butiran dia? Butiran dia satu je. Kadar bayaran. Boleh pelajar? Okey. Tunai ke bank? Tengoklah. Kita bayar dengan tunai, tulis tunai. Bayar dengan cek, tulis bank. Itu je. Okey. Clear? Faham? Clear. Okey. Boleh? Okey. Alright. Kalau kita buat satu contoh soalan boleh tak? Satu contoh soalan. Kita label je, label. Boleh tak? Kita label je. Tengok pelajar-pelajar kenal ke tak? Sekali lalu Sekejap. Sekali lalu. Okey. Ini cikgu nak buat soalan apa ni Ini soalan MRSM je Kita tengok soalan yang banyak sikit. MRSM tak banyak lah soalan dia. Sekejap kita buat soalan percubaan. Tengok soalan percubaan. Ni pun banyak juga ni. Bolehlah kita buat pang. Pang. Boleh nampak tak skrin cikgu? Boleh Okey, cikgu contoh kat sini ya. Okey, ingat. Okey, berikut kita tengok sini. Alamak, pen cikgu tak boleh tulis pula yang ni lah. Sebab cikgu lambat jap. Cikgu buka semula Cikgu buka semula. Jap. Okey, kita tengok tadi soalan apa? Faham. Sekejap ada pelajar lagi nak masuk lagi. Dah nak habis dah. Apa? Okey, faham pekan. Okey, berikut kita tengok baca soalan. Kuan murni ialah perniagaan elektrik murni. Pelajar nanti soalan ni nanti cikgu akan masukkan dalam apa? Dalam channel cikgu Jadi pelajar boleh rujuk semula lah. Okey, bagi membekalkan alat elektrik di Johor Bahru. Pelajar kita bekalkan nama kita ialah siapa? Perniagaan elektrik murni. Murni. Jadi kena tahu walaupun nama depan ni Ayu. Sekarang bila buat soalan ni nama awak dah perniagaan murni. Walaupun nama awak Adibah. Sekarang awak bila buat soalan ni awak jadi perniagaan elektrik murni. Jadi jual apa? Dah tentu jual barang niaga dia alat-alat elektrik. Kalau tulis je barang-barang elektrik jangan tulis lagi barang-barang elektrik butiran. Tak boleh. Kena tulis belian atau jualan. Boleh? Kalau bukan barang elektrik kita tulis barang berkenaan. Okey, jadi kena tahu. Okey, jadi pelajar kita tengok satu persatu. Okey, sebut je invoice sekali lalu. Bantu cikgu sama-sama kita jawab. Tengok. Uji diri sendiri. Invoice. Invoice dia masuk mana? Dia confused. General arm ke general khas? Macam mana nak tahu? First. Mata first tengok ni dulu. Barang niaga ke bukan? Barang niaga. Okey, kalau barang niaga general khas. General khas dekat mana? JJ atau JB? Okey, tengok nama kita kat bawah. JB. Nama kita kat bawah jadi apa? Dia adalah JB. Bagus. JB. Bagus. Okey, jadi masukkan jurnal macam mana masuk jurnal? Tuliskan tarikh, tuliskan butiran. Apa butiran dia? Butiran dia beli dengan siapa? Panasonic Sdn Bhd. Betul? Okey, nombor dokumen dah ada kat atas. Berapa jumlah dia? 3,400. Itu saja. Okey, faham tak? Nanti tengok balik Okey. Berikutnya, nota kredit. Sebut nota kredit. Nota kredit. First, mata nak tengok kat mana? Mata tengok dekat barang niaga. First tengok sini. Barang niaga ke bukan? Okey, barang niaga. Sebab dia confused. Tengok general arm ke general khas. Jadi pelajar dia automatic general khas. Okey, nota kredit pulangan. Jadi masuk mana? Nak masuk jurnal pulangan jualan ke jurnal pulangan belian? Tengok nama. Nama kita kat mana? Bawah. Bagus. Jadi jurnal pulangan belian. Okey. Apa yang nak direkodkan dalam jurnal khas? Tarikh 6 Jun. Okey, butiran dia apa? Jangan tulis perniagaan elektrik murni. Tak nak. Jangan tulis elektrik. Tak mau. Jangan tulis televisyen. Tak mau. Apa butiran dia? Mesti nama. Panasonic Sdn Bhd. Bagus. Okey, berapa nilai dia? 184. Berapa nombor dokumen? 1001. Itu contoh. Alright? Okey, selesai. Habis. Okey, siapa nak tanya? Ada nak tanya tak? Tak ada Okey, cikgu teruskan. Okey, berikutnya dokumen nombor 3. Nampak tak dokumen nombor 3 ni? Boleh? Okey, dokumen apa? Invoice. Invoice. Okey, sebut invoice confused. First, mata nak tengok kat mana? Barang niaga. Barang niaga. Okey, barang niaga. Jadi general arm ke general khas? General khas. Okey, general khas confused. JJ ke JB? Nama kita dekat mana?
Nama kita dekat atas. Jadi JJ. Bagus JJ. Okey, apa butiran dalam jurnal jualan nanti nak tulis? Tarikh 9 Jun. Butiran apa butiran? Jual dengan siapa? Perniagaan Gafa. Bagus. Nombor dokumen 2010 dan jumlah terus tulis 3,600. Selesai. Right? Okey, dokumen nombor 4. Okey. Confuse, semua confuse ni. 1 hingga 4 semua confuse. Okey. Memo. Memo nak masuk mana? Nak masuk buku tunai ke nak masuk jenam? Okey. Macam mana nak tahu? Kena baca ayat dekat bawah ni. Okey, ayat ni. Ada tak perkataan tunai dan cek? Ada tak? Ada. Tunai. Ada perkataan tunai. Jadi kalau ada perkataan tunai, maksudnya apa? Dia masuk dalam buku tunai. Okey. Jadi duit masuk ke duit keluar ni? Ambil tunai 150 untuk membayar yuran kelas komputer anak. Keluar. Jadi buku tunai sebelah kredit. Bagus. Okey. Apa butiran? Butiran dia apa? Kelas komputer anak. Anak. Untuk anak ialah apa anak? Untuk pribadi. Ialah apa? Kegunaan pribadi. Tak boleh tulis kegunaan pribadi. Kena tulis apa butiran dia? Yes, ambilan. Okey, pelajar. Cikgu ingatkan ambilan bukan ambilan. Kalau dia kata ambil untuk derma, itu derma. Ambil untuk promosi, itu promosi. Ambil untuk apa? Iklan, itu adalah iklan. Lepas tu cikgu tak nak ambil keyword ambilan. Ambilan bukan ambilan. Kalau kegunaan anak, atuk, nenek, isteri, pribadi, itu baru ambilan. Okey, jelas Okey, berapa nilai? 180. Okey, 180. Jadi pelajar masuk bukan buku tunai, apa butiran dia nanti? Tuliskan tarikh, buku tunai sebelah kredit, butiran dia apa? Ambilan. 180. Tunai ke cek? Tunai. Ruangan apa? Tunai. Okey, alright. Boleh? Selesai. Tak faham tanya tak faham terus tanya. Okey, berikutnya. Dokumen nombor 5. Okey, dokumen nombor 5. Nota debit. Confuse lagi. Buku tunai nak masuk dalam buku ni confuse dekat mana? Jenaham ke jenahas? Jenaham ke jenahas? Invoice 2010. Okey, tengok. 2010 ni barang niaga ke bukan? Mana 2010? Okey, dia berkaitan dengan ini. Okey, barang niaga ke bukan? Television, barang niaga. Jadi dia akan masuk mana? JJ atau JB. Betul, JJ atau JB. Okey, tengok nama kita kat atas ke kat bawah? Atas. Jadi J apa? JJ. Okey, JJ. Okey, JJ. Jadi apa butiran dia? Tarikh dah ada. Butiran dia apa? Butiran dia? Perniagaan Gafa. Okey, nombor dokumen 202. Berapa nilai dia? 90. Alright. Okey, siapa nak tanya? Ada nak tanya? Faham tak? Ini yang minggu lepas ni kita belajar ni. Okey. Tak ada, cikgu teruskan Okey, dokumen nombor 6. Apa dokumen ni? Baru belajar tadi. Apa dokumen ni? Dokumen apa ni pelajar dia buat ni? Keratan cek. Bagus, pandai. Bagus. Tepuk tangan sikit. Tepuk tangan sikit. Bagus. Keratan cek. Okey, alright. Keratan cek. Bagus. Keratan cek. Jadi sebut keratan cek pelajar, dia ada dua. Kontra ke bukan? First nak tengok mana? Mata, terus tengok kerana apa? Menjelaskan invoice. Kontra ke bukan? Bukan kontra. Bagus. Jadi pelajar, ini terus masuk mana? Buku tunai sebelah kredit saja. Okey, bagus. Okey, nak tulis apa? Tarikh dah ada. Butiran apa? Ya, Panasonic Sdn Bhd. Bagus. Sebab invoice tak boleh tulis invoice, kena tulis nama. Okey, berapa nilai dia? Cek ini. 1,800. Selesai. Okey, selesai. Okey, habis. Okey, last. Dokumen nombor 7. Invoice lagi. Nak masuk mana invoice? Jenahas ke jenaham? First, mata tengok sini. Apa ni? Jenaham. Okey, jenaham. Okey, jenaham. Sebab kita kedai apa? Kedai elektrik. Kedai elektrik ada jual rak ke? Tak ada. Jadi dia bukan barang niaga. Bukan barang niaga. Bukan barang niaga. Jadi kena hati-hati. Okey. Rak pameran ni kategori apa belajar? Rak pameran ni keliru tau. Rak pameran ni keliru. Perabot ke kelengkapan? Pelajar, dia dipanggil sebagai kelengkapan. Kelengkapan. Pelajar kelengkapan. Tengoklah pelajar
Ada rak ni, rak pameran ni kan, ada yang dah melekat. Dia ciri kelengkapan ni apa? Dia melekat. Betul pelajar? Lengkapan kan? Jadi pelajar kena tengoklah situasi. Kadang perabot, kadang dua-dua diterima. Perabot diterima, kelengkapan pun diterima. Jadi kalau rak pameran ni, kalau dia kata meja, kerusi, tu jelas. Itu memang perabot. Boleh? Okey, kelengkapan. Kalau ini, saya lebih spesifik kepada kelengkapan. Okey, alright pelajar. Jadi kita beli ke kita jual? Tengok nama kita. Mana nama kita? Nama kita kat atas ke kat bawah? Kat bawah. Kat bawah. Kat bawah. Kat bawah. Kat bawah ialah kita beli. Okey, beli. Okey pelajar, cikgu terlupa. Pelajar, dia sebenarnya kalau pelajar confuse, ini memang confuse tau pelajar. Kalau pelajar confuse, pelajar, sama ada dia kelengkapan ke dia perabot, pelajar. Okey, dia confuse tau. Rak pameran ni pelajar hati-hati. Okey, jadi pelajar tengok kembali pada soalan. Pelajar tengok dekat soalan pembukaan dia. Tengok kat soalan pembukaan dia. Okey, tengok dekat sini. Dia tulis kat sini ada perabot ke ada kelengkapan. Cuba tengok. Perabot ke kelengkapan? Perabot. Perabot. Kalau perabot, dia lebih jawapan tadi, rak pameran tadi lebih kepada perabot. Faham pelajar? Kalau confuse, itu je keyword dia. Okey, jadi kita gunakan apa tadi? Kita akan gunakan perabot. Kita gunakan perabot. Okey, perabot. Okey, jadi maksudnya apa? Nama kita dekat bawah, apa maksudnya? Kita beli. Jadi invoice ini maksudnya apa ayat dia? Ini adalah beli perabot secara apa? Kredit hutang. Okey, kalau jenayah mesti ada debit, mesti ada kredit. Okey pelajar, dua akaun. Apa dua akaun kat sini? Dua akaun. Cikgu nak tahu dua akaun dulu. Tolong cikgu dua akaun. Apa dua butiran kat sini? Awak rasa? Perabot dengan syarikat. Okey. Bagus, dah tentulah perabot. Betul. Okey, kedua ialah kita beli dengan siapa? Hutang dengan siapa? Syarikat AB. Syarikat AB. Okey, alright. AB ni siapa? Pelanggan ke pembekal? Pembekal. Dia adalah ABB. Okey, jadi kita pegang pada konsep. Perabot aset, rumah dia dekat debit. Jadi menambahkan perabot debit, mengurangkan perabot kredit. ABB adalah pembekal. ABB liability, kredit. Menambahkan hutang kita, letak kredit. Mengurangkan hutang kita, letak debit. Okey, sekarang patah balik. Pergi pada maksud dia yang lain. Okey pelajar. Kita beli perabot. Perabot kita bertambah ke perabot berkurang? Bertambah. Beli perabot bertambah. Jadi debit adalah perabot. Jadi dalam jenayah debit adalah perabot. Faham pelajar? Okey. Jadi syarikat AB, kita hutang dengan syarikat AB. Kita beli dengan dia tapi kita tak bayar. Hutang kita bertambah ke hutang kita berkurang? Bertambah. Sebab tu syarikat AB, jawapan dia adalah kredit. Jadi pelajar kena kredit syarikat AB. Okey, dalam jenayah ada keterangan kan? Apa keterangan dia? Membeli perabot secara kredit. Cukup. Okey, selesai. Kita dah belajar 2 minggu cerita pasal dokumen. Okey, faham apa yang cikgu ajar? Faham. Boleh? Ini soalan percubaan dah pelajar. Ini soalan percubaan. Jadi pelajar kena perbagaikan lah. Buat latihan, insyaAllah pelajar boleh dapat. Okey, jadi pelajar itu saja. Terima kasih teman cikgu hari ini. Buat video sambil ada pelajar lah. Kalau cikgu buat video tak ada pelajar macam tak seronok. Jadi cikgu jemput awak sekali lah. Untuk jadi audiens cikgu hari ini. Okey, jadi terima kasih. Jadi pelajar, untuk pelajar-pelajar tingkatan 4, kita akan jumpa 2 minggu lagi. Kita akan sambung. Mungkin kita akan belajar buku catatan utama khas. Untuk kita belajar buku tunai. Kita belajar journal arm. Pelajar kita akan belajar lebih spesifik. Okey, untuk dokumen-dokumen ni, belajar buku catatan utama, kita ada 2 bentuk untuk form 4. Pelajar kena tahu rekod daripada dokumen dan juga pelajar kena tahu rekod daripada soalan dalam bentuk ayat. Jadi dua-dua tu pelajar kena tahu. Alright? Okey, minggu depan form 5 jumpa dengan saya dengan topik penyata penyesuaian bank. Okey? Alright. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi pada minggu yang akan datang. InsyaAllah. Okey, diharapkan pelajar. Okey, sama. Okey, sama-sama. Jumpa lagi. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama.